Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir bin Abdul Ghani dari kelas DSI 5B. Di sini saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan satu tajuk iaitu aplikasi kaedah fiqh dalam ibadah haji dan umrah. Sebelum itu saya masuk kepada definisi kaedah fiqh. Dari segi bahasa Arab, al-qaidah adalah kata tunggal kepada perkataan al-qawaid. Ia bermaksud asas dan setiap perkara yang dijadikan dasar kepada sesuatu. Pelbagai definisi telah dikemukakan oleh para fuqaha mengenai kaedah fiqh dari segi istilah ini. Salah satunya ialah mauduk kaedah fiqh ialah perbuatan mukallaf dan objeknya ialah hukum syarak. Yang mana setelah diteliti pendefinisian tersebut, disimpulkan bahawa terdapat beberapa aliran utama dalam pendefinisian tersebut, iaitu dasar-dasar utama fiqh bersifat kuliah yang mana menyeluruh dalam bentuk teks perlembagaan ringkas, mengandungi hukum hakam perundangan umum dalam sesuatu isu yang termasuk dalam skop perbincangannya. Selain itu, hukum syarak dalam permasalahan aghlabiyah yang mana majoriti yang digunakan untuk mengetahui hukum hakam di bawahnya. Dan yang akhir sekali, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh syak. Oleh kerana masalah-masalah cawangan fiqh terlalu banyak, maka perlulah dibuat penentuan dan penetapan ini dengan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip yang tertentu, kerana kaedah tersebut bersifat umum dan diterima pakai dalam setiap permasalahan fiqh. Sebagai contoh, dalam bab ibadah ini, puasa seseorang tidak dapat dibezakan di antara sunat dan wajib, melainkan dengan niat si pelakunya. Pengkaji pula perlulah memahami kaedah-kaedah tersebut dan mengetahui dalil-dalil kerana masalah fiqh semuanya kembali kepada kaedah-kaedah tertentu. Yang mana sebahagian ulama' fiqh mengembalikan segala masalah cawangan kepada 5 bahagian dan setengah daripadanya mengatakan lebih daripada itu. Menurut pendapat pertama, tiap-tiap satu kaedah itu dibahagikan pula kepada beberapa cawangan dan tiap-tiap cawangan itu dimasukkan pula masalah cawangan yang serupa dengannya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faedah mempelajari kaedah fiqh. Terdapat beberapa faedah daripada mempelajari kaedah fiqh ini, antaranya ialah yang pertama, mempermudahkan seseorang untuk mengetahui hukum cabang fiqh. Kerana penguasaan terhadap semua masalah fiqh ini yang banyak adalah agak sukar. Ia diungkapkan oleh Al-Qarafi, yang mana sesiapa yang mengingati fiqh berdasarkan kaedah-kaedahnya, dia tidak perlu menghafaz pelbagai cabang fiqh. Yang seterusnya ialah membentuk kemahiran fiqh yang kuat dan baik. Membentuk kemahiran fiqh yang kuat dan baik ini, dia dapat sekaligus membantu untuk meneroka pelbagai isu fiqh semasa. Yang akhir sekali ialah pembelajaran kaedah fiqh dapat menghimpunkan masalah-masalah fiqh yang banyak dan berselerak ke dalam satu kaedah yang ringkas dan padat. Seterusnya saya pergi kepada pembahagian kaedah fiqh. Menurut Al-Burnu, terdapat sebahagian ulama' yang membahagikan kaedah fiqh kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama ialah Al-Umuru bimaqasidiha, yang bermaksud segala urusan berdasarkan niatnya. Kaedah ini yang menjelaskan bahawa niat seseorang mukallaf ini diambil kira dalam menentukan hala tuju perbuatannya. Niat ini juga akan menentukan sama ada sesuatu perkara itu halal atau haram, sah atau batal. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua pula ialah al-yaqin la yazullu bisyak, yang bermaksud keyakinan itu tidak dihapuskan dengan syak. Keyakinan ini ialah perihal yakin, kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, kesungguhan dan ketentuan. Syak ni pula didefinisikan sebagai rasa kurang yakin, curiga, sangsi dan was-was. Justru itu, maksud kaedah ini ialah perasaan syak dan was-was tidak dapat menghapuskan keyakinan seseorang. Contohnya ialah seseorang yang telah yakin mengambil uduk, kemudian timbul perasaan syak atau was-was, adakah ia terbatal atau tidak? Jawapannya ialah dia masih dianggap beruduk.
Yang ketiga pula, kaedah yang ketiga pula ialah al-musyaqqah tajallub al-taysir, yang bermaksud kesukaran membawa kepada keringanan. Kaedah ini secara umumnya ia bermaksud hukum hakam yang mendatangkan kesukaran untuk dilaksanakan oleh mukallaf akan diringankan cara pelaksanaannya oleh syarak. Namun demikian, ia bukan bererti semua kesukaran ini diberikan keringanan. Oleh sebab itu dinyatakan dabit ataupun penentuan kesukaran yang diberikan rukhsah atau keringanan oleh syarak. Seterusnya saya masuk kepada kaedah yang keempat, iaitu la darar wala dirar. Maksudnya tidak ada mudarat dan tiada yang memudaratkan. Kaedah ini disebut dengan al-dirar yazal, yang bermaksud mudarat dihapuskan. Ia diaplikasikan dalam pelbagai isu fiqh. Dengan kata lain, ia berkait rapat dengan menjaga kepentingan agama, jiwa raga, keturunan, harta dan maruah. Kaedah ini ia menjelaskan bahawa segala kemudaratan perlu ditegah dan diharapkan ia termasuk mudarat yang umum dan khusus. Di samping itu, pencegahan awal juga perlu dibuat untuk mengelakkan daripada kemudaratan sebagai kita menghapuskan kemudaratan yang telah berlaku dan mengawal daripada kemudaratan yang berulang-ulang. Yang akhir sekali ialah al-adah mahkamah, yang bermaksud adat adalah penentuan. Adat ini ialah peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Ia adalah suatu keadaan yang mana dilakukan secara berterusan oleh ramai orang secara rasional serta dilakukan berulang kali. Kaedah ini ia bermaksud bahawa adat sesuatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarak dan diambil kira dalam penentuan hukum. Ini sahaja daripada saya definisi kaedah fiqh. Seterusnya saya akan beri kepada ahli kumpulan saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang aplikasi kaedah fiqh dalam ibadah haji dan umrah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Anwar Hakim bin Saharudin daripada kelas DSI 5C. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya berkenaan dengan isu dan juga cara penyelesaian mengenai aplikasi kaedah fiqh dalam ibadah haji dan umrah. Jadi secara umumnya kumpulan kami akan mendatangkan ataupun akan membentangkan 4 isu dan juga 4 cara penyelesaian bagi setiap isu itu. Isu yang pertamanya adalah penggunaan fatrah al-naqa bagi wanita berhaid dalam melaksanakan ataupun untuk melaksanakan tawaf. Jadi dalam ibadah haji ini, ibadah haji dan umrah, tawaf ini merupakan rukun yang wajib dan tidak boleh digantikan dengan bayaran dam sekiranya tidak dilaksanakan ataupun tidak disempurnakan tawaf itu. Jadi untuk ibadah haji kita ada tawaf yang wajib adalah untuk ibadah haji adalah tawaf ifadah, dan untuk ibadah umrah adalah tawaf umrah. Jadi apakah isu berkenaan dengan wanita berhaid untuk melaksanakan tawaf? Seperti yang umum tahu, haid ini merupakan darah yang keluar daripada rahim wanita secara semula jadi dalam keadaan sihat dan dalam tempoh yang tertentu. Jadi jangka masa berada di Mekah, terutamanya bagi jemaah wanita yang ingin melaksanakan ibadah umrah ini, tempohnya singkat. Berdasarkan pengalaman saya, bila buat umrah dalam masa 2 minggu sahaja. So maksudnya dekat situ kita ada 1 minggu di Mekah dan juga 1 minggu lagi di Madinah. Jadi bagaimana sekiranya berlaku jemaah wanita ini datang haid, datang bulan ketika berada di Mekah, dan perkara itu menyebabkan tidak boleh untuk melaksanakan tawaf. Jadi dekat sini isunya, perbalahannya di sini adalah
sekiranya jemaah tersebut tidak boleh melaksanakan tawaf langsung ketika berada di Mekah, maka itu akan menjadikan satu beban kepadanya, apatah lagi sekiranya ibadah umrah tersebut merupakan merupakan umrah yang pertama dalam hidupnya. Jadi kat sini kita berbalik kepada maqasid syariah. Sekiranya bagaimana jemaah itu tidak mampu untuk melaksanakan umrah untuk kali yang kedua. Jadi maqasid syariahnya di sini adalah memelihara harta itu tidak dapat direalisasikan. Okey. Jadi dekat sini macam mana untuk penyelesaiannya adalah kita menggunakan pendekatan taisir, iaitu dengan mengambil pandangan daripada pandangan marjuh muqabil al-azhar, iaitu daripada mazhab al-Syafi'i, yang menjelaskan sekiranya seorang perempuan kedatangan haid yang berselang-selang dan tempoh keluar darahnya tidak melebihi 15 hari maka sekiranya tidak lebih 15 hari, maka perlu dilihat dua perkara. Yang pertamanya adalah fatrah dan yang keduanya adalah naqa'. Apakah itu fatrah dan apakah itu naqa'? Fatrah itu darah terhenti dan tidak keluar lagi semasa dalam tempoh haid. Manakala naqa' pula tempoh haid darah terhenti dan tidak keluar lagi. Dalam hal ini, para ulama Syafi'i membincangkan adakah waktu keluar darah sahaja dikira sebagai haid atau keseluruhannya juga dikira sebagai haid. Maksudnya keseluruhannya kat sini contoh tempoh, sebab tempoh seorang wanita ini haid tidak menentu. Maksudnya ada yang tempoh pendek, ada yang tempoh panjang. Jadi maksudnya adakah persoalan kat sini, adakah ketika keluar darah itu sahaja dikira sebagai haid ataupun daripada hari pertama sampailah hari yang ketujuh. Contoh, hari yang ketujuh keseluruhannya itu dikira sebagai haid walaupun pada hari yang ketujuh itu sudah tidak keluar darah. Okey, ini contoh jadi terdapat dua pandangan dekat sini. Pandangan yang pertama daripada Al-Azhar mengatakan keseluruhan tempoh itu dikira sebagai haid, dan pandangan yang kedua pula iaitu daripada Muqabil Al-Azhar mengatakan waktu suci ataupun berhenti darah antara tempoh haid itu dihukumkan sebagai suci. Contohnya ada satu hari yang ataupun ada beberapa hari yang tak keluar darah dah. Jadi di situ dikira sebagai suci. Okey, seterusnya Sulaiman ibnu Umar ibnu Muhammad Al-Bujairimi ataupun pendeknya Al-Bujairimi menjelaskan juga dengan mendatangkan dua pandangan. Pandangan yang pertama dinamakan sebagai Al-Sahbi, iaitu dinyatakan darah yang diselangi dengan naqa' adalah haid. Dan pandangan yang kedua adalah dinamakan lakti dan talfiq, iaitu waktu naqa' dihukum sebagai suci. Dan untuk pandangan yang kedua ini digunakan ataupun diamalkan juga dalam permasalahan solat, puasa dan seumpamanya. Jadi berdasarkan penjelasan sebentar tadi, saya simpulkan bahawa menurut pandangan Muqabil Al-Azhar di dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu dikira suci pada waktu naqa' secara mutlak. Jadi sekiranya seorang ataupun jemaah wanita yang mempunyai waktu naqa' ataupun tempoh naqa' ketika dalam haid dan berada dalam keadaan darurat, seperti sudah hampir untuk pulang ke tanah air ataupun bertolak ke Madinah, jadi bolehlah menggunakan pandangan Muqabil Al-Azhar ini untuk melakukan tawaf, kerana pada waktu naqa' itu dikira sebagai suci. Dan pada waktu naqa' ni juga, dalam tempoh naqa' tu, maksudnya jemaah tu boleh melakukan
ibadah solat, ibadah yang lain-lain yang bersolat, puasa dan seumpamanya, dan juga dihalalkan baginya untuk bersetubuh pada waktu tersebut. Namun sekiranya haid datang kembali, dia dianggap berada dalam keadaan tidak suci dan ini menghalangnya daripada melakukan semua ibadat yang diharuskan semasa suci. Okey, jadi dekat sini walau bagaimanapun sekiranya jemaah wanita mempunyai tempoh masa yang lama untuk sampai waktu wukuf ataupun pulang ke tanah air, maka dinasihatkan untuk tunggu sehingga tempoh haid berhenti untuk melakukan tawaf. Kerana apa penyelesaian menurut pandangan Muqabil Al-Azhar ini boleh digunakan kerana ianya dilihat memberi lebih kemudahan kepada jemaah dan juga dapat menjaga maqasid syariah yang saya sebutkan pada awal pembentangan tadi. Itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farifatullah Berorisan dari kelas DSI 5C. Okey, saya akan membentangkan isu yang kedua, iaitu isu wuduk daim al-hadas. Okey, ada dua pendapat mengenai maksud daim al-hadas ni. Okey, pendapat pertama ialah menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, daim al-hadas bermaksud seorang yang sentiasa dalam keadaan berhadas disebabkan sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubus. Contohnya seperti kencing tidak lawas, selalu buang angin dan istihadah. Okey, pendapat kedua pula ialah dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Daim al-hadas ni bermaksud seorang yang selalu keluar sesuatu daripada kubur, dubur dan anggota badan. Contohnya seperti kencing tidak lawas, keluar angin, hidung berdarah, keluar nanah atau darah daripada badan. Okey, isu ini timbul disebabkan permasalahan ini sering berlaku kepada jemaah Malaysia yang ingin menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Okey, faktor berlakunya penyakit daim al-hadas ini disebabkan perubahan cuaca, umur dan pemakanan. Okey, individu yang mengalami daim al-hadas akan menghadapi kesukaran dari segi membersihkan najis dan untuk berwuduk. Lagi satu, untuk berwuduk. Mereka akan menghadapi kesukaran di situ. Sebab apa? Sebab jarak di antara hotel mereka dan Masjidil Haram agak jauh dan mengambil masa untuk mereka berulang-alik mengambil wuduk dan membersihkan najis mereka. Okey. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, beliau telah memilih pendekatan at-taisir, iaitu kaedah yang ketiga yang kita belajar, al-masyaqqah tajlibut taisir, keringanan dalam kesukaran. Maksudnya bila berlakunya kesukaran, ulama semua akan mencari kaedah untuk meringankan individu supaya senang untuk beribadah. Kemudian dengan menggunakan kaedah at-taisir, pandangan mazhab Syafi'i telah menyatakan golongan yang menghidap penyakit daim al-hadas ni, mereka wajib berwuduk bagi setiap solat fardu. Kemudian untuk solat sunat mereka tidak wajib untuk berwuduk, mereka boleh pakai wuduk yang sama. Okey, untuk melakukan perkara tersebut mestilah mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama ialah membersihkan najis dari tempat keluar najis dan memakai sesuatu seperti kapas, tuala wanita, pampers dan sebagainya. Dia pakai itu mestilah dengan kemas supaya dapat menahan najis daripada terkeluar. Semua perkara yang di atas tu perlulah dilakukan setelah masuk waktu solat. Setelah masuk waktu solat je, kita terus bersihkan tempat keluar najis, kemudian kita tutup dengan kemas. Kemudian syarat yang kedua ialah mengambil wuduk setelah masuk waktu solat. Pandangan ini juga diambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Okey, yang bermaksud
Fatimah binti Hubash datang menemui Nabi SAW dan bertanya, aku seorang perempuan istihadah, maka aku tidak suci, bolehkah aku meninggalkan solat? Namun baginda SAW menjawab, tidak boleh, tidak boleh engkau meninggalkan solat pada hari-hari dalam tempoh haidmu. Kemudian hendaklah engkau mandi dan berwuduklah setiap kali solat sekalipun darah bertitik di atas tikar. Maksud hadis di atas, Nabi SAW telah perintahkan kepada golongan yang menghadapi penyakit daim al-hadas ni supaya diwajibkan kepada mereka untuk memperbaharui wuduk setiap kali solat. Kemudian maksud solat dalam hadis tersebut adalah solat fardu saja, kerana ia adalah solat pensyariatan yang sempurna. Okey, kemudian para fuqaha dia telah bincangkan mengenai kewajipan untuk membersihkan tempat keluar najis setiap kali solat fardu tu. Para fuqaha Syafi'i dia telah bincangkan mengenai kewajipan untuk membersihkan tempat keluar najis bagi setiap kali solat fardu. Kemudian mereka menyatakan sekiranya pakaian yang dipakai itu tertanggal atau terdapat kesan najis pada pakaian tersebut atau peralatan tersebut, ia perlu membersihkan bahagian tempat keluar najis tanpa sebarang khilaf. Kemudian sekiranya pakaian yang dipakai itu kemas dan tiada najis, terdapat dua khilaf. Okey, pandangan pertama ialah tempat keluar najis tersebut perlulah dibersihkan setiap kali solat fardu. Okey, pendapat kedua ialah tidak wajib membersihkan kerana tidak sampai maksud membersihkan tempat keluar najis. Syarat untuk membersihkan tempat keluar najis tu tidak sampai. Itulah tidak wajib, pandangan kedua menyatakan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Nama saya Abdul Aziz bin Abdul Rahman daripada kelas DSI 5A, akan menyambung pembentangan mengenai kaedah fiqh haji dan umrah. Maka hari ini saya akan membentangkan satu isu yang mengenai dengan penangguhan haji. Mengenai dengan satu kaedah iaitu ad-dararu al-ashaddu yuzalu bil ad-darar al-akhaf, iaitu bermaksud adalah memudarat yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil, iaitu bermaksud kita menerima kemudaratan yang lebih kecil berbandingkan apa benda yang mudaratan lebih besar, iaitu mengenai satu isu mengenai dengan COVID-19, mengenai penangguhan ibadah haji, iaitu apabila jemaah seluruh dunia tidak dapat pergi melakukan ibadah haji, maka mereka perlu mengenakan suntikan vaksin sebelum mereka pergi melakukan ibadah haji, iaitu mereka apabila mereka setelahnya mereka menerima vaksin itu, mereka akan menerima mudarat yang lebih kecil berbandingkan mereka akan mudaratkan orang lain, iaitu seperti mana mereka akan menyebarkan wabak dan sebagainya. Hal demikian dapat menyelamatkan diri mereka daripada terkena musibah kepada orang lain. Seterusnya, kemudaratan ke atas tubuh badan sehingga menyumbangkan kepada risiko kematian adalah lebih besar sekiranya tidak mengambil rawatan berunsur najis ini. Sebagai contoh, iaitu kita kenakan vaksin kepada diri kita. Contoh, penangguhan ibadah haji akan terjadi sekiranya tidak mengambil vaksin. Maka sekiranya kita tak ambil vaksin, maka kita tidak akan melakukan ibadah haji. Maka itu lebih besar berbandingkan kita ambil vaksin. Maka keutamaan ambil vaksin dahulu dan kita melakukan ibadah haji itu lebih mudah. Maka sebabnya untuk mengelakkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Daripada satu kitab dikarangkan oleh Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala dalam kitabnya itu Al-Ashbar An-Nazair, iaitu yang disebutkan oleh hadis baginda Muhammad SAW dalam kitab itu tersebut ialah la dararah wa la dirarah, iaitu janganlah memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Maka perkara ini termasuk dalam perkara darurat, iaitu daruriyat dalam khamsah, termasuk dalam maqasid syariah.
Maka itulah pembentangan mengenai isu penangguhan haji dan umrah apa yang saya telah bentangkan pada hari ini. Seterusnya saya akan berikan pembentangan kepada kawan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhalmi bin Isa daripada kelas SI Limasi. Saya akan bentangkan mengenai isu keempat, melaksanakan ibadah tawaf dalam keadaan berhaid atau nifas. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, bagi melaksanakan ibadah tawaf ini, ia perlulah suci daripada hadas kecil dan besar. Tetapi sekiranya kesuciannya dari haid atau nifas itu lewat tempohnya, iaitu lewat daripada tempoh beliau berada di tanah suci tersebut, iaitu melebihi tempoh beliau berada di sana, maka dibenarkan melaksanakan ibadah tawaf, tetapi perlu membayar dam selepas melakukannya, iaitu membayar seekor unta mengikut kaedah mazhab Hanafi. Hal ini kerana apabila beliau berada di sana melebihi tempoh yang ditetapkan oleh pihak agensi, makanya beliau perlu menanggung kos kewangan beliau sendiri di sana, termasuklah kos pengangkutan, kos penginapan, kos makan minum dan sebagainya. Tetapi ia menjadi masalah apabila beliau tidak mempunyai kewangan yang cukup. Jadinya di sini terdapat hukum yang benarkan untuk beliau melaksanakan ibadah tawaf tersebut sebelum kembali ke tanah air. Okey, ia berdasarkan pendapat daripada Imam Ibn Hajar dalam kitabnya iaitu Al-Hashirah. Beliau mengatakan boleh bertaklid kepada pendapat yang mengatakan sah tawaf yang dilakukan oleh perempuan berhaid. Hal ini juga bagi memastikan mereka ini tidak menanggung tawaf rukun, iaitu hutang melaksanakan tawaf. Okey, seterusnya menurut Imam Ar-Ramli yang mengatakan bahawa mengenai seorang wanita yang bermazhab Syafi'i dibenarkan untuk mengikut kaedah mazhab Hanafi, iaitu perempuan haid hendaklah membalut tempat keluar haid, iaitu bagi memastikan darah haid tersebut tidak jatuh ketika melaksanakan tawaf. Dan seterusnya menyembelih badonah, iaitu menyembelih lembu atau kambing. Okay, maksud beliau di sini iaitu membalut tempat keluar haid tersebut adalah mereka dibenarkan untuk melaksanakan ibadah tawaf ini, tetapi dengan syarat memastikan darah haid mereka ini berada dalam keadaan yang terkawal. Maknanya mereka ini perlu menutupi darah haid mereka ini untuk memastikan dengan kain ataupun tuala wanita bagi memastikan darah haid tersebut tidak jatuh ketika melaksanakannya. Selain itu juga ia dikategorikan, akan tetapi mereka tetap dikira berdosa kerana berada dalam masjid. Akan tetapi ia tetap ibadah tawaf ini tetap dikira sebagai ibadah haji kerana ia masih lagi berada dalam keadaan berihram, dan ia juga termasuk dalam kategori musyaqqah. Mengulas lebih lanjut mengenai isu tadi, ia berdasarkan kaedah yang keempat, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Okey, ia berdasarkan daripada kaedah al-musyaqqah, iaitu sesuatu perbuatan terkeluar daripada garis kesukaran biasa, seperti melaksanakan tugas-tugas yang berat. Iaitu seperti mana kita sedia maklum tadi, ibadah tawaf ini merupakan salah satu daripada rukun haji. Dan sekiranya kita tidak mengikut kadar yang telah ditetapkannya, maka ia akan menyebabkan ibadah tersebut tidak sempurna. Tetapi apabila berlakunya satu situasi yang menyebabkan seorang wanita yang berhaid ini dalam keadaan yang sukar, iaitu tidak boleh berada pada keadaan yang lama di sana disebabkan tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk menanggung kos diri sendiri, makanya ia dibenarkan. Ia berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud Allah menghendaki kesenangan ke atas kamu dan tidak menghendaki kesukaran ke atasmu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya di sini apabila terdapatnya kesenangan bagi kita melaksanakan ibadah tawaf, ataupun walaupun kita ini berada dalam keadaan yang tidak suci, makanya masih lagi dibenarkan. Dan juga Allah juga menghendaki kita untuk memilih kesenangan dan juga tidak menghendaki kita memilih kesukaran. Ia juga turut dikukuhkan lagi oleh Rasulullah SAW, iaitu beliau bersabda, baginda bersabda, dibangkitkan kamu dengan kesenangan dan tidak dibangkitkan dengan kesusahan. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Kesimpulannya, sudah menjadi tanggungjawab kita dalam mengikut segala acuan dan kaedah yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan maupun jumhur ulama dalam memastikan segala amalan dan perbuatan yang kita lakukan itu berlandaskan syariat agama Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta pendapat jumhur ulama berlandaskan kitab-kitab yang muktabar. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam, maupun daripada guru saya. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.